Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahidun wal musyahidatil a'izza. Apa khabar semua para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bertemu kita lagi dalam channel Ustaz Ni Arsyad untuk sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah. InsyaAllah في هذه الفرصة سنواصل دراستنا في مادة الشريعة للسنة الثالثة في قسم القرآن الكريم إن شاء الله. وقبل أن ندرس أرجو منكم أن تساعدني بإعجاب واشتراك في قناتي Ni Arsyad. Sebelum daripada kita belajar, Ustaz harap semua dapat membantu Ustaz dengan menekan butang like dan share untuk like dan juga subscribe video ini, dan juga boleh share kalau video ini rasanya bermanfaat untuk orang lain juga insya-Allah. Jadi jom kita belajar, teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Apa tajuk kita untuk hari ini? Mawdu'ina al-yawm insya-Allah Al-Quran Surah An-Naba fi Safhah 11 ila 12. Okey, kita akan belajar hari ini adalah di Surah An-Naba lagi. Masih lagi berada pada Surah An-Naba Safhah 11 hingga 12 insya-Allah. Au wihdah ar-rabi'ah, fi wihdatir rabi'ah, pada bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat daripada surah An-Naba insya-Allah. Okey, ma mi'yaru at-ta'allum fi hadzal yawm insya-Allah. Awalan qira'ati surah An-Naba qira'atan sahihah. Yang pertama adalah membaca surah An-Naba dengan bacaan yang betul. Okey, thaniyan dzikru ma'ani al-kalimat al-mukhtarah bil lughati al-malayuwiyah, menyebut ma'ani al-kalimat yang terpilih bil lughah al-malayuwiyah dengan bahasa Melayu. Wathalith mulazimatu tilawatil Quran ma'a mura'ati ahkam tajwid. Okey, seterusnya yang ketiga adalah membiasakan diri sentiasa membaca Al-Quran dengan menjaga hukum-hukum tajwid insya-Allah. Wa ba'd, jom kita tengok kepada buku teks kita insya-Allah. Okey, buka buku teks masing-masing pada muka surat 11. Okey, muka surat 11. Hayya naqra' ma'i. Jom baca bersama-sama dengan Ustaz pada petikan ayat yang ke-23. Al-ayah al-thalithah wa 20 ila 28. Okey, baca ayat daripada ayat yang ke-23 hingga ayat ke-28 daripada surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا.
الثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahu azim. Selesai kita membaca ayat daripada 23 hingga ayat ke-27 insya-Allah. Thumma naltaqi ila ma'ani al-kalimat. Okey, kita tengok kepada ma'ani al-kalimat. Okey. Sebelum daripada tu, macam biasa kita seeloknya kita tengok kepada tafsir ayat ini. Okey. Kalau yang mana para pelajar yang ada tafsir, boleh buka tafsir. Ia lebih membantu dan lebih bermanfaat daripada kita melihat kepada beberapa ma'ani al-kalimat yang ada di dalam buku teks ini saja. Lebih baik kita memahami keseluruhan ayat daripada kita mengingati beberapa perkataan sahaja daripada ayat-ayat ini. Okey? Baiklah, jom kita tengok kepada ayat ni semula. Okey. Labithina fiha ahqaba. Okey, maksudnya adalah mereka itu orang-orang yang melampaui batas. At-taghin ayat sebelum ini, orang-orang yang melampaui batas akan berada fiha, di dalamnya, di dalam api neraka itu, di Jahannam itu. Ahqaba, apa makna ahqaba? Kita tengok ma'ani al-kalimat di bawah ni. Ahqaba maksudnya adalah berkurun-kurun lamanya, akan duduk di dalam neraka berkurun-kurun lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Okey, mereka tidak akan dapat merasa sejuk. Bardun ni bardan sejuk, wala syaraba, dan mereka juga tidak akan dapat minum, tidak akan dapat sebarang minuman, tidak dapat minum pun di dalam neraka. Illa, kecuali hamiman wa ghassaqa. Okey, ni syaraba minuman, wa ghassaqa, illa hamiman wa ghassaqa. Illa, kecuali hamiman. Apa itu hamima? Hamiman ini bermaksud air panas yang menggelegak. Wa ghassaqa, air ke apa? Okey, jom kita tengok sini ada ma'ani al-kalimat. Ghassaqa, air danur. Maksudnya air danur. Apa itu air danur? Air yang keluar daripada bangkai yang telah busuk. Okey, jadi kalau adik-adik para penonton sekalian pernah tengok kepada bangkai yang busuk, sudah bulat dan sebagainya, dia ada akan keluar satu cecair yang sangat-sangat busuk. Itu dipanggil air danur. Okey, sangat busuk. Dan kita tengok, kalau kita tengok bangkai tikus ke bangkai apa pun, kita dah lari dah. Apatah lagi untuk minum air daripada bangkai itu. Okey, begitu seksanya orang-orang yang berada di dalam neraka. Okey, seterusnya kita tengok jazaa'an wifaqa. Okey, apa itu jazaa'? Jazaa' itu sebagai balasan yang sesuai. Wifaqa yang sesuai. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kerana sesungguhnya mereka itu dulunya la yarjuna hisaba, tidak menaruh ingatan kepada hisaba. Apa itu hisaba? Perhitungan. Pada hari perhitungan dia tak ambil kisah. Masa hidup di dunia tak ambil kisah untuk pada hari perhitungan ni, untuk hitungan amal baik yang dan buruk yang kita lakukan ni, dia ambil tak kisah. Ikut je lah, ada yang baik ada yang buruk, ikut saja. Dia tak kisah pun, buat saja benda buruk, alah, bukan ada balasan apa-apa pun. Jadi kalau macam tu, inilah balasan dia. Okey, balasan dia boleh ada di dalam neraka. Itulah balasan yang sesuai. Jadi kita dalam hidup ini, pengajaran daripada ayat ini, kita jangan ambil mudah. Ambil mudah
perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa dan juga pahala. Dan sentiasa setiap hari kita ni ada kaitan dengan dosa dan juga pahala. Okey, belajar ke tak belajar ke, ponteng kelas ke tak ponteng kelas ke, tipu ke, apa semua berkaitan dengan dosa dan pahala. Kalau kita tak jujur, maka akan diberikan dosa. Dan begitu juga kalau kita buat perkara yang baik, Allah Ta'ala akan balas yang baiklah, insya-Allah. Okey. Jadi begitulah. Seterusnya kita tengok kepada wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu juga mendustakan ayat-ayat kami, kidzaba dengan suatu pendustaan, dengan pendustaan, kidzaba dengan pendustaan. Okey. Jadi ma'ani al-kalimat, sekali lagi kita ulang. Ahqaba maksudnya apa? Berkurun-kurun lamanya. Syaraba maksudnya apa? Minuman. Wa ghassaqa, apa maksudnya? Air danur, air yang keluar daripada bangkai yang telah busuk. Okey. Seterusnya wifaqa, yang sesuai. Hisaba, perhitungan. Kidzaba, dengan pendustaan. Okey, selesai insya-Allah. Kemudian kita tengok al-mufradat. Mufradat ni ustaz dah terangkan hari itu, iaitu perkataan daripada bahasa Arab sesuai dengan makna bahasa Arab juga. Apakah maknanya dalam bahasa Arab juga? Jadi hamiman di sini mufradatnya adalah huwal ma'ul balighul ghayah fil hararah, adalah air yang sampai kepada tahap al-hararah, menggelegak. Itu maksudnya hamima, air yang menggelegak. Wa ghassaqa huwa ma yasilu min ahli an-nar min as-sadid. Okey, ghassaqa ni apa tadi? Air danur adalah sesuatu cecair yang keluar daripada ahli-ahli neraka. Okey, daripada minas sadid, daripada diri mereka lah. Sebabnya dah macam bangkai dah duduk dalam neraka tu, maka dia akan minum air itulah. Allahu akbar, Allahu rabbi, na'udzubillahi min zalik. Okey, seterusnya kita pindah kepada ahkamut tajwid bagi wahdatur rabi'ah. Insya-Allah al-yawm dia pilih untuk kali ini, dipilih adalah hukum tajwid bardan wala syaraba. Pada kalimah bardan wala syaraba, tanwin bertemu dengan waw. Okey, tanwin bertemu dengan waw. Apa hukum tajwidnya? Adalah idgham bi gunnah. Okey, kita ulang kaji je lah. Okey, sebenarnya ramai dah tahu sebenarnya, tapi kita ulang kaji bagaimana idgham itu. Okey, cara membacanya adalah idghamut tanwin aw nun sakina fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan ma'al gunnah. Idgham memasukkan bunyi tanwin dan bunyi nun mati itu, ataupun bunyi nun mati ke dalam huruf yang berbaris, bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan ma'al gunnah, sehingga menjadi seperti macam satu huruf, dalam satu huruf yang bertasydid. Okey, yang ada tasydid ma'al gunnah, bersama-sama dengan dengung. Okey, maksudnya masukkan bunyi tanwin ataupun bunyi nun mati ini ke dalam huruf waw ataupun ke dalam huruf selepasnya. Okey, itu cara membacanya. Bardaw wala syaraba, bardaw wala syaraba. Okey. Seterusnya kita tengok kepada aqsamul idgham, pembahagian idgham. Ni pembahagian dalam hukum 5 yang biasanya kita sudah belajar insya-Allah sebelum ni. Ustaz-ustaz pun ramai dah belajar masa anak-anak pelajar pun dah ramai belajar masa fardu ain dan sebagainya. Kita ulang kaji saja. Aqsamul idgham, idgham terbahagi kepada 2. Ni untuk bahagian nun mati Idgham banyak lagi sebenarnya, tapi untuk bahagian nun mati ini terbahagi kepada 2. Idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Idgham bersama dengan dengung, okey, memasukkan huruf bersama-sama dengan dengung. Wal idgham bila gunnah, memasukkan huruf nun mati ataupun tanwin itu dengan bila gunnah, tanpa dengung, dengan tanpa dengung. Okey, ada 2. Satu yang dengung, satu lagi tidak dengung. Okey. Jadi kita tengok idgham bi gunnah. Apakah huruf-huruf idgham bi gunnah? Ada 4 huruf. Okey.
4 huruf. Secara ringkasnya kita boleh gabungkan 4 huruf ini menjadi satu perkataan. Contohnya yauman, okey, yauman. Ataupun ada juga yang membuat dia menjadi yanmu pun sama juga. Pusing-pusing pun sama juga, ya waw mim nun. Okey, ataupun mim waw nun ya ke, ikutlah moni ke, boleh berlaku. Okey, asalkan kita ingat huruf-huruf idgham bi gunnah ini ada 4. Okey, apa maksudnya? Maksudnya bila nun mati ataupun tanwin itu tadi bertemu dengan ya, bertemu dengan nun ataupun bertemu dengan mim ataupun waw, kesemua ini kita perlu dengung. Kita masukkan bunyi nun mati ataupun tanwin itu tadi ke dalam huruf selepasnya, iaitu ya ataupun nun atau ya ataupun waw ataupun nun ataupun mim. Okey, masuk ke dalam huruf selepasnya. Okey, jom kita tengok contohnya. Contoh kalau bersama dengan nun, nun bertemu dengan ya. Man yasha. Okey, itu. Contoh tanwin bertemu dengan ya, wujuhun yawma idzin. Gitu. Okey, seterusnya nun bertemu dengan nun, min nasir. Okey. Tanwin bertemu dengan nun, yauma idzin nadhirah. Mim bertemu dengan nun mati bertemu dengan mim, mimma, mimma'in. Okey. Seterusnya tanwin bertemu dengan mim, azabum muhin, azabum muhin. Okey. Seterusnya nun mati bertemu dengan waw, min waliyin, min waliyin. Okey. Tanwin bertemu dengan waw, ummatan wahidah, ummatan wahidah. Okey. Seterusnya kita pindah kepada idgham bila gunnah. Apa huruf-huruf idgham bila gunnah? Huruf-huruf idgham bila gunnah ada 2 saja, iaitu lam dan juga ra. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra, maka dia idgham bunyi nun mati ataupun tanwin itu tadi ke dalam huruf 2 ni tanpa dengung. Kita tidak boleh bunyi dengung. Okey. Okey, contohnya misaluhu ma'an nun. Contohnya nun mati bertemu dengan lam. Man la yastajib, man la yastajib, man la yastajib. Bunyi nun tu macam tak ada langsung dah. Dia dah masuk dah ke dalam huruf lam selepas daripada nun ni. Okey, man la yastajib. Okey, begitu juga dengan ni. Tanwin bertemu dengan lam. Okey, tanwin bertemu dengan lam. Malallubada, malallubada. Okey, jangan bunyikan langsung, bunyi dengung dia tu. Bunyi sifat nun ataupun tanwin itu tadi. Contohnya malallubada. Tu salah lah. Man la yastajib. Tu tak boleh. Okey, salah. Okey, seterusnya kita tengok kepada huruf yang kedua, iaitu nun bertemu dengan ra. Ni pun sama, mir rasulin, mir rasulin, mir rasulin. Seolah-olah nun ni dah tak ada dah. Mir rasulin, mir rasulin. Sebabnya dah diidghamkan, nun ni duduk dalam huruf ra dah. Okey, boleh? Nun mati bertemu dengan ra. Kita tengok tanwin bertemu dengan ra pula. Insyatir radiyah, isyatir radiyah, isyatir radiyah. Okey. Bila tanwin bertemu dengan ra, seolah-olah baris ni, baris tanwin itu kita tukarkan kepada satu baris saja. Isyatir radiyah. Barulah dia tidak bunyi tanwin. Isyatir radiyah. Tanwin tu tadi sudah masuk ke dalam ra. Okey. Selesailah untuk idgham. Ustaz harap semua fahamlah, insya-Allah, sebab ramai dah belajar sebenarnya benda ni, kita ulang balik sahaja. Okey, kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh kontak ustaz, boleh minta boleh tanya ustaz, insya-Allah.
Dan juga boleh juga komen dalam video di YouTube ini untuk Ustaz respon lah kalau ada persoalan dan sebagainya. Wallahu alam, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.